Ini adalah Sembang Didik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar? Selamat datang bersama dengan saya Harif Miswan. Pada malam ini sangat istimewa siarannya kerana kami akan bawakan kepada anda semua berkaitan dengan satu program yang sangat istimewa juga khusus buat para pendidik kita di Didik TV KPM. Dan untuk itu kita juga ingin terus bersama dengan anda, dan ini adalah program istimewa untuk Majlis Penyampaian Anugerah Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2021. Banyak sekali yang kita ingin kongsikan dan mungkin sikit pengenalannya. Ramai sekali tetamu yang akan bersama dengan saya pada malam ini sepanjang siaran 1 jam. Dan kita nak mulakan dengan tetamu pertama saya, istimewa untuk kita perkenalkan. Siapa lagi? Sekali lagi kita bersama dengan Cik Zainal Abbas, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum. Sihat, alhamdulillah. Sihat ya? Alhamdulillah. Kabarnya baru saja dengan dos penggalaknya ya. Ya. Baik, okey Cik Zainal, mungkin sebagai permulaannya di Sembang Didik bersama dengan mereka yang menonton kita, saya percaya semua tertarik dengan Majlis Penyampaian Anugerah Hari Guru ni. Mungkin ada sikit pengenalan yang ingin dikongsikan? Ya, terima kasih Hanif. Selalunya kalau kita ketahui, sambutan Hari Guru dilaksanakan pada 16 hari bulan Mei. Tapi dalam 2 tahun kebelakangan ini, akibat daripada pandemik COVID yang melanda seluruh negara, bahkan seluruh dunia, sambutan itu terjejas. Khasnya pada tahun lepas, di mana ianya tidak dapat dilaksanakan. Tapi pada tahun 2021 ini, KPM melaksanakan penganjuran ini bagi kita meraihkan guru-guru di seluruh negara, pengorbanan mereka, khususnya bila kita lihat dalam 2 tahun kebelakangan ini dengan pandemik COVID, terpaksa melaksanakan PDPR di rumah, menyediakan bahan-bahan untuk murid dan sebagainya. Ia menyebabkan kami rasa perlunya ada kita laksanakan sambutan bagi tahun 2021 ini. Dan kebiasaannya sambutan Hari Guru ini 2 anugerah utama, iaitu anugerah tokoh guru kebangsaan dan anugerah tokoh kepimpinan di peringkat kebangsaan ini telah pun disampaikan sebenarnya oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 16 hari bulan Mei. Penerimanya tokoh guru Puan Hajah Nurizan Muhammad telah pun menerima anugerah tersebut bersama-sama 2 tokoh kepimpinan kebangsaan pada tahun ini, iaitu 2 orang mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, iaitu Datuk Dr. Amin Senin dan juga Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim, yang telah menerima anugerah yang cukup istimewa pada satu sesi bersama Yang Berhormat Perdana Menteri pada 16 hari bulan Mei tersebut. Dan melihat kepada 2 anugerah itu telah pun disampaikan, kita juga ada sebenarnya lebih 20 anugerah dan 44 penerima akan menerima anugerah mereka dalam Majlis Penyampaian Anugerah ini yang akan dilaksanakan pada 16 hari bulan Disember, iaitu di Hotel Everly Putrajaya. Jadi kita harap dengan penghormatan ini, dengan pengiktirafan ini kepada guru-guru, akan menyuntik semangat mereka untuk bergiat lagi dan memertabatkan profesion keguruan ini. Ya, kita melihat kepada satu penganugerahan ataupun satu sesi apresiasi kepada para guru. Mungkin melihat kepada dasar dan juga kepentingan untuk pihak KPM menjayakan program sebegini, Cik Zainal. Ya, semestinya kalau kita lihat dalam tempoh sepanjang kerjaya seorang guru itu, selalunya mungkin menjangkau lebih 30 tahun. Menabur bakti untuk mendidik anak bangsa, memastikan generasi yang akan datang itu mampu berdaya saing dengan rakan-rakan mereka, bukan saja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat dari segi pengorbanan guru itu, selalunya sewaktu murid berada di sekolah, mereka tidak merasai mungkin penghargaan itu dari kalangan murid, tetapi mungkin 20 tahun kemudian, apabila murid itu telah berjaya memasuki profession, mempunyai anak, dan itulah pada ketika itulah bila penghargaan itu diberikan oleh bekas-bekas murid ini, ia merupakan satu mungkin lonjakan kepada guru, menyuntik lebih semangat kepada mereka untuk menjayakan aspirasi pendidikan kita. Okey, kita ingin kembali ke majlis. Mungkin kalau ingin dikongsikan berlangsung pada 16 Disember ini, hari Khamis ini, dan mungkin antara anugerah-anugerah kategori-kategorinya? Ya, anugerah-anugerah utama ada 6 kategori utama, iaitu anugerah khas pendidikan, kita ada anugerah guru ikon, anugerah guru cemerlang, anugerah guru inovatif. Kita juga sebenarnya menghargai jasa guru-guru dalam tempoh PDPR ni bila kita ada anugerah guru hebat PDPR. Dan penglibatan kita bersama-sama rakan kita iaitu MDEC dalam melaksanakan satu lagi anugerah khas, iaitu anugerah cikgu hebat digital ini, yang akan disampaikan pada pada 16 hari bulan Mei ini nanti, 16 Disember ini nanti, di mana keseluruhannya kita ada 44 anugerah yang akan disampaikan pada hari tersebut. Kalau kita lihat guru hebat PDPR misalnya, kita ada 16 penerima, seorang daripada setiap negeri. Kita juga ada anugerah-anugerah
yang memberikan pengiktirafan kepada guru-guru, bukan saja guru-guru guru-guru biasa, tetapi guru-guru daripada orang asli, guru-guru yang berkhidmat di pedalaman, guru-guru pendidikan khas, semuanya diiktiraf. Dan penglibatan guru sebenarnya bukan saja di dalam kelas untuk mengajar, tetapi penglibatan mereka juga dalam aktiviti sukan, kokurikulum juga diberi pengiktirafan dengan anugerah guru ikon itu. Di samping guru-guru yang menggiatkan diri dalam bidang TVET, dalam bidang STEM, dan di samping itu saya rasa dengan pendigitalan yang berlaku dengan cukup pantas dalam tempoh pandemik COVID ini, semestinya anugerah-anugerah inovatif itu akan kita berikan pengiktirafan kepada guru-guru. Sangat menarik. Di sebalik segala keterbatasan akibat daripada pandemik ini juga ada sesuatu mengikut perancangannya lah dengan norma baharu ini. Itu akan kita kupas, dan selepas ini kami akan bawakan rakan-rakan strategik daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan bersama-sama untuk menjayakan Majlis Anugerah Hari Guru yang sangat istimewa ini. Kita berhenti seketika, terus kekal dengan kami hanya di Sembang Didik, Didik TV KPM. Baik, kembali bersama dengan saya Harif Miswan pada malam ini. Saya berasa sangat berbesar hati dan juga teruja, senang sekali untuk saya perkenalkan, kerana di rumah kami pada malam ini memang ramai sekali untuk sama-sama menunjukkan inisiatif dan juga penghargaan kepada para pendidik kita. Ini bersama dengan Majlis Penyampaian Anugerah Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2021 yang akan berlangsung pada hari Khamis ini. Untuk itu eksklusif di Sembang Didik kami bawakan. Jom kita perkenalkan, selain daripada Encik Zainal Abbas, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia, kita turut bersama dengan Datuk Wan Munadi Wan Mamat, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Guru Malaysia Berhad. Selamat datang, Datuk. Terima kasih. Ya, dan seterusnya di sebelahnya adalah Puan Zarida Jin Nordin, Naib Presiden Ketua Deposit dan Pembayaran Bank Simpanan Nasional. Selamat datang, Puan. Terima kasih. Dan sebelahnya juga adalah Encik Muhammad Yassin Osman, Penolong Pengurus Besar Bank Islam Malaysia Berhad. Selamat datang, Tuan. Terima kasih. Ya, dan kami juga bukan sekadar di studio, kita juga ingin perkenalkan seorang tetamu yang bersama kita secara dalam talian, iaitu Dr. Sumitra Nair, Ketua Pegawai Kemahiran Digital dan Kerjaya Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC. Doktor, apa khabar? Khabar baik. Selamat petang kepada semua. Salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Selamat sejahtera, Doktor. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Ini menunjukkan selain daripada hanya KPM saja, kami juga berinteraksi menggunakan teknologi juga. Doktor akan terus bersama dengan kita. Mungkin kita mulakan sekali lagi dengan Encik Zainal Abbas. Ramai sekali rakan strategik. Mungkin boleh kongsikan sumbangan mereka kepada pendidikan negara kita. Ya, semestinya penglibatan daripada pihak swasta merupakan salah satu inisiatif di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, di mana kita melalui anjakan ke-9 itu menggerakkan penglibatan ibu bapa, pihak komuniti dan juga pihak swasta dalam membantu pihak sekolah untuk merencana program-program pembangunan di peringkat sekolah. Jadi jika sekolah itu berada di satu kawasan, komuniti di kawasan itu yang kita ingin libatkan sama dalam membantu menyuntik semangat guru-guru, membangunkan modal insan kita. Dan melalui program Hari Guru ini semestinya empat penaja utama kita dengan Yayasan Guru Malaysia. Kalau Yayasan Guru tak bantu, memang tak patutlah kan. Jadi Yayasan Guru Malaysia banyak membantu kita untuk menggerakkan program-program bersama guru-guru. Selain itu, Bank Simpanan Nasional merupakan penaja kita yang utama dengan memberikan tajaan bukan saja di peringkat kebangsaan, tetapi anugerah-anugerah turut disampaikan, ditajakan di peringkat negeri. Dan kita juga ada Bank Islam Malaysia yang merupakan salah satu penaja. Cik Mak Yassin, terima kasih. Dan of course, melalui inisiatif digitalisasi kita, melalui MDEC ini, kita telah berjaya untuk menggerakkan inisiatif ini bersama-sama dan membangunkan modal insan kita, di mana lebih 2 juta murid telah pun terlibat bersama program-program digital, My Digital Maker daripada MDEC itu. Okey, sangat menarik, dan mungkin kita ingin dengarkan sendiri daripada barisan rakan-rakan strategik. Kita mulakan dengan daripada pihak Yayasan Guru Malaysia Berhad, Datuk Wan Munadi. Datuk, mungkin sebagai pengenalannya peranan Yayasan Guru Malaysia Berhad dalam dunia pendidikan, khususnya kepada guru, lebih-lebih lagi di era pandemik COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warga pendidik, sidang penonton yang saya hormati sekalian. Yayasan Guru Malaysia Berhad atau lebih dikenali sebagai YGMB, peranan utamanya adalah memelihara kebajikan warga pendidik di seluruh negara. Selain daripada itu, kita juga
membantu dalam usaha-usaha untuk memartabatkan profesion keguruan. Atas peranan dan tanggungjawab yang besar ini, maka pihak kami sentiasa menjadi rakan strategik kepada Kementerian Pendidikan dalam membantu dan juga memberi sokongan terhadap usaha-usaha yang boleh mengangkat lagi martabat profesion keguruan, lebih-lebih lagi perkara-perkara yang berkait dengan aspek kebajikan. Jika kita lihat senario yang berlaku pada hari ini, kita lihat guru-guru kita yang bertugas ataupun mengajar dalam situasi pandemik COVID-19. Betul. Mereka sebenarnya sentiasa terdedah kepada pelbagai risiko, lebih-lebih lagi risiko jangkitan COVID-19. Sebab itulah guru-guru kita memerlukan satu bentuk jaminan perlindungan, jaminan kebajikan untuk diri mereka. Atas dasar itulah, maka di Yayasan Guru Malaysia Berhad, kita menyediakan pelbagai manfaat kebajikan serta jaminan perlindungan untuk guru-guru kita yang berkhidmat di seluruh pelosok tanah air. Hari ini saya kira kita dah ada lebih 20 manfaat kebajikan dan perlindungan. Antaranya termasuklah manfaat penyakit kritikal, bantuan rawatan hospital, kita ada juga insentif melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, kos bantuan guaman khusus untuk guru-guru kita yang berhadapan dengan tindakan undang-undang, tindakan saman oleh pihak-pihak tertentu. Begitu juga dengan kes-kes kemalangan dan banyak lagi. Semua manfaat ini kita sediakan dan kita tambah baik dari masa ke semasa mengikut keperluan. Termasuklah yang terbaru atas keprihatinan dan juga atas mengambil kira kesan guru-guru kita yang terkesan akibat jangkitan COVID-19, kita juga menyediakan bayaran manfaat termasuk rawatan allowance harian, rawatan sepanjang tempoh rawatan di mana-mana pusat perubatan COVID-19 oleh Kementerian Kesihatan. Inilah antara manfaat yang kita sediakan kepada guru-guru dalam aspek penjagaan kebajikan mereka. Sangat menarik, Dato'. Itu akan kita kupas seterusnya. Mungkin kita ingin bersama dengan Puan Zarida dari Bank Simpanan Nasional. Puan, mungkin boleh dikongsikan juga berkaitan dengan bagaimana sebenarnya daripada pihak BSN melihat kepada keistimewaan sambutan Hari Guru ni, Puan? Oh, sudah pasti kami menyambut Hari Guru. BSN amat menghargai jasa dan sumbangan yang telah diberikan oleh para guru dalam mendidik anak bangsa Malaysia. Oleh itu, kami akan turut serta untuk meraihkan sambutan Hari Guru pada tiap-tiap tahun. Dan pada tahun ini BSN sekali lagi berbangga dan berbesar hati untuk menjadi penaja pada hari yang sungguh istimewa ini. Selain daripada itu, BSN pun menjalankan inisiatif untuk menghargai para pendidik. Antaranya menawarkan kad kredit BSN Teachers yang khas untuk guru-guru yang bertugas di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Wow, ini buat saya cemburu ni nak masuk dengan cikgu ni. Kita dari BSN kita ke Bank Islam sebagai rakan strategik. Tuan Muhammad Yassin mungkin boleh kongsikan juga berkenaan dengan peranan dan sumbangan Bank Islam sempena sambutan Hari Guru? Terima kasih banyak. Bank Islam terlibat secara langsung dalam program sambutan Hari Guru ni, bukan saja di peringkat kebangsaan, kami juga terlibat di peringkat negeri, peringkat daerah dan juga peringkat sekolah. Anugerah tersebut kami beri, dan di samping itu kami juga terlibat secara langsung di dalam program-program di sekolah. Antaranya adalah memandangkan kemahiran kami adalah dari segi keuangan. Banyak klinik-klinik keuangan yang kami jalankan di sekolah-sekolah. Kalau nak tahu macam mana Makau scam, apa kesan dia, dan kita juga ada macam fraud case tu, itulah antara sumbangan kami yang dijalankan, dan kami beri pendedahan kepada pelajar-pelajar dan juga guru-guru di sekolah. Okey, sangat menarik, dan saya percaya itu juga antara yang bakal menjadi ilmu di luar bilik darjah kepada
anak-anak murid kita. Dan kita nak bersama dengan Dr. Sumitra pula dari MDEC. Doktor, mungkin tadi telah pun dibincangkan sedikit daripada Encik Zainal Abbas, tapi sumbangan MDEC dalam pendidikan negara kita, terutama dalam era pendigitalan ni, Doktor, silakan. Ya, terima kasih ya. Jadi MDEC ni adalah salah satu agensi kerajaan di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, dan mandat kami adalah untuk memastikan supaya Malaysia dapat menyahut cabaran alaf ekonomi digital akan datang. Ya, dan dalam konteks ini MDEC telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan sejak lebih dari 20 tahun lah, tapi kebelakangan 7-8 tahun kebelakangan ini usaha kami emalah lebih ke arah memupuk kemahiran teknologi digital, khususnya melalui kemahiran pemikiran computational, ya, dan juga inovasi digital di kalangan murid-murid. Dan ini dibuat melalui penerapan pemikiran computational dan konsep-konsep computer science ke dalam kurikulum sekolah kebangsaan, ya. Dan setakat ini semua kurikulum ini telah pun disebar luas, ya, melalui kerjasama rapat dengan KPM ke semua sekolah-sekolah di seluruh negara. Ya, dan di samping itu juga dari segi sumbangan ataupun peranan MDEC adalah dari segi kesediaan guru, ya, membantu dalam kesediaan guru, di mana MDEC telah menyediakan modul-modul pembelajaran dan pengajaran sains komputer, dan juga pelbagai modul-modul lain seperti untuk mata pelajaran reka bentuk dan teknologi, teknologi maklumat, ya, dan komunikasi dan sebagainya, dan juga latihan profesional yang berterusan. Ya, dan di sini MDEC bekerjasama dengan bukan saja KPM tetapi juga pihak-pihak universiti, Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA, dan juga Institut Perguruan. Ya, itu adalah peranan lah. Ada banyak lagi, tetapi itu adalah sedikit sebanyak, khususnya dari segi peranan yang dimainkan dalam mengukuh ataupun memperkasakan, ya, kemahiran cikgu-cikgu dan guru-guru untuk menyediakan pelajar kita untuk alaf ekonomi digital akan datang. Ya, sangat menarik. Bukan hanya kepada murid saja tapi juga buat para pendidik kita. Encik Zana, mungkin kita melihat kepada gabungan jalinan kerjasama rakan-rakan strategik ini. Ada pihak yayasan, dua institusi perbankan terbesar dalam negara kita, pihak MDEC juga. Bagaimana sebenarnya ia memberi impak yang selaras dan mampan pada pihak KPM terutamanya? Ya, sebenarnya sangat besar impak daripada rakan-rakan strategik KPM, daripada pembankan, daripada yayasan dan juga daripada agensi kerajaan seperti MDEC, dalam membantu Kementerian Pendidikan melaksanakan program-program bukan sahaja di dalam bilik darjah tetapi aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah. Tadi Tuan Haji Yassin menyebut tentang literasi keuangan yang sangat penting dari elemen pembelajaran murid itu, yang boleh mereka aplikasikan apa yang telah dibelajar di dalam bilik darjah itu dengan apa yang sebenarnya berlaku di luar sana. Haji Yassin mention tentang Macau scam. Jadi itu dengan keadaan semasa pada ketika ini di mana pelajar sering berhadapan dengan peranti, dengan telefon bimbit. Jadi amat penting juga elemen daripada MDEC itu untuk mengajar pelajar ini ataupun mendidik mereka dari segi apa yang selamat dilayari melalui internet. Dan di samping itu digitalisasi itu, coding dan sebagainya juga akan membantu mereka di masa hadapan. Namun sebagaimana yang saya nyatakan tadi, usaha kementerian ini bukan satu usaha sendirian. Kita sering mendengar, sering diperkatakan it takes a village to raise a child. Jadi penglibatan dari semua itu amat penting. Setiap satu badan itu mempunyai peranan untuk membantu murid-murid ini. Even ketua kampung misalnya juga mempunyai peranan untuk membantu murid-murid dan juga membantu kementerian dalam pendidikan. Di Sarawak misalnya, Tok Batin merupakan ejen utama untuk menyampaikan bahan-bahan pembelajaran kepada murid sewaktu pandemik dan juga sewaktu guru-guru melaksanakan PDPR. Ya, saya kira satu usaha samalah daripada semua, kan. Dan kita akan terus bersama dengan semua tetamu kita pada malam ni, khususnya bagi berbicara berkenaan dengan Majlis Penyampaian Anugerah Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2021 bersama dengan usaha sama daripada rakan-rakan strategik
pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita berhenti seketika. Boleh ya semua ya? Okey, dah kita akan terus kembali bersama saya Hadi Miswan di Sembang Didik pada malam ini 14 Disember 2021. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama dengan kami. Saya percaya ramai sekali golongan pendidik, pihak daripada Kementerian Pendidikan terutamanya bersama dengan kami pada malam ini. Dan saya percaya ramai juga daripada rakan-rakan strategik KPM yang turut menonton kami pada malam ini. Ingat, kita masih perlu terus patuh SOP berkenaan dengan situasi sekarang ni juga. Tapi dalam sama kita nak raikan, kali ini adalah malam untuk kita memberitahu berkenaan dengan Majlis Penyampaian Anugerah Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2021 yang akan berlangsung pada 16 Disember. Dan saya masih bersama dengan barisan tetamu saya pada malam ini, juga turut bersama dengan Dr. Shumitra di dalam talian bersama dengan kita pada malam ini. Memang kami simpanlah untuk sepanjang program ini untuk kita terus bersama-sama dan memeriahkan lagi keadaan. Okey, kita nak teruskan. Encik Zainal, mungkin sekali lagi pada mereka yang mungkin baru bersama dengan kita berkenaan dengan anugerah yang ingin disampaikan pada hari Khamis ini. Ya, pada 16 hari bulan Disember di Hotel Everly Putrajaya akan dilangsungkan Majlis Penyampaian Anugerah Hari Guru, di mana kesemuanya ada 26 anugerah yang akan disampaikan. Kita ada 44 orang penerima dari kalangan guru yang akan diraikan dalam majlis tersebut. Of course, kita ingat sambutan Hari Guru ini adalah pada 16 hari bulan Mei pada setiap tahun. Penganugerahan dua anugerah utama itu, iaitu tokoh guru dan juga tokoh kepimpinan kebangsaan, telah pun disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Dan kini masanya untuk kita juga menghargai guru-guru yang telah pun berkorban. Jadi pelbagai kategori anugerah yang ada, daripada 26 kategori yang dipertandingkan itu ataupun disampaikan itu. Dan ia meliputi setiap spektrum perguruan itu, daripada guru-guru di prasekolah sehinggalah guru-guru lepasan menengah yang mengajar kelas-kelas STPM dan sebagainya, guru-guru di pedalaman, guru-guru yang melaksanakan program secara digital, merangka konten-konten pembelajaran PDPR itu, semuanya kita hargai kerana kita tahu dalam tempoh pandemik COVID ini satu anugerah istimewa, iaitu anugerah guru hebat PDPR juga turut kita laksanakan. Dan semestinya penglibatan daripada pihak swasta dan juga yayasan amat membantu kita, dan juga agensi kerajaan membantu kita dalam melaksanakan program penghargaan kepada guru-guru ini. Setiap tahun itu kita tahu bila 16 Mei itu ucapan-ucapan disampaikan, dan kini masanya untuk kita juga menyampaikan anugerah-anugerah ini untuk kita menghargai pengorbanan dan jasa yang telah mereka curahkan kepada negara. Ya, betul. Saya sangat setuju. Saya nak bersama dengan Datuk Wan. Datuk, biasanya kalau Hari Guru, macam yang Encik Zainal cakap, saya akan bagi bunga coklat saja kan. Daripada pihak Yayasan Guru Malaysia Berhad, apakah anugerah yang disumbangkan dan kenapa anugerah tersebut dipilih, Datuk? Sememangnya setiap tahun sambutan Hari Guru memang sangat istimewa kepada Yayasan Guru, kerana inilah masa yang paling sesuai untuk kita melahirkan apresiasi, penghargaan dan terima kasih kepada warga pendidik, cikgu-cikgu kita. Pada tahun ini, kali ini kita memilih untuk menaja 4 kategori anugerah yang utama, iaitu Anugerah Guru Cemerlang, Anugerah Ikon, Anugerah Guru Inovasi dan Anugerah Khas Pendidikan. Daripada keempat-empat kategori utama ini, ada beberapa pecahan lagi. Misalnya Anugerah Guru Cemerlang, kita ada Anugerah Guru Cemerlang OKU, Guru Cemerlang Pendidikan Khas, Guru Cemerlang Orang Asli, Guru Hebat Bahasa yang setiap satu bernilai RM3,000 bagi setiap penerima. Manakala bagi anugerah guru, anugerah pendidikan, anugerah khas pendidikan, kita ada 6 lagi pecahan. Kita ada anugerah sukarelawan, anugerah guru gigih pedalaman, anugerah kepimpinan menengah dan rendah yang setiap satu bernilai RM4,000. Jadi daripada 4 kategori utama ini, ada pecahan kepada 22 anugerah yang melibatkan nilai tajaan berjumlah RM72,000. Mengapa kami memilih anugerah-anugerah ini? Kita tidak nafikan kejayaan dan juga pengiktirafan yang diterima oleh guru-guru kita dalam pelbagai bidang di peringkat kebangsaan, malah di peringkat antarabangsa. Tetapi
pada kacamata Yayasan Guru, kita melihat kategori guru yang saya sebutkan tadi, guru OKU, guru gigih pedalaman, guru orang asli. Kita melihat kategori guru-guru ini adalah kategori guru yang perlu lebih kita dendangkan. Ibarat wira tidak didendang, kita selalu sebut unsung hero. Setuju. Pada kami, merekalah hero yang sebenar. Kita ambil contoh kegigihan guru OKU misalnya. Bagaimana dia mencabar mendidik anak bangsa dengan mencabar kekurangan diri dia. Begitu juga dengan guru gigih pedalaman, guru orang asli yang berkhidmat di kawasan luar bandar di jauh pedalaman dengan pelbagai cabaran dan rintangan serba kekurangan dari segi kemudahannya, maka amat wajar kumpulan guru ini diberikan pengiktirafan dan penghargaan yang sewajarnya. Jadi kita harapkan dengan anugerah-anugerah yang kita sediakan ini memberikan mereka rasa lebih dihargai dan lebih bersemangat untuk berkhidmat kepada negara. Itulah antara anugerah yang kita sediakan. Saya dengar sebabnya pun buat saya tak sabar nak tahu siapa pemenang ni, Datuk. Sangat bertuah. Okey. Mungkin Puan Zarida boleh kongsikan juga daripada pihak BSN anugerah yang disumbangkan dalam majlis ni? Pihak BSN ada menaja beberapa anugerah di peringkat kebangsaan dan juga peringkat negeri yang berjumlah sebanyak RM230,000. Di peringkat kebangsaan, BSN menaja 3 anugerah utama iaitu tokoh guru kebangsaan dan 2 tokoh kepimpinan pendidikan kebangsaan yang masing-masing membawa pulang RM50,000. Wow. Dan di peringkat negeri pula, BSN menaja anugerah tokoh negeri sebanyak 28 kalau tidak silap saya anugerah yang berjumlah pada keseluruhannya RM80,000. Wow. Dengan penajaan ini BSN berharap dapat membalas jasa guru-guru yang selama ini bertungkus lumus untuk mencurah ilmu kepada anak bangsa kita. Ya, betul. Sangat besar kan pengorbanannya Puan Zarida. Okey, itu sangat menarik juga. Cik Muhammad Yassin, mungkin sumbangan Bank Islam pula dalam menyampaikan pengetahuan kepada para pelajar dan juga orang awam ketika pandemik COVID-19 ini. Untuk bagi Bank Islam, untuk tahun ini kami peringkat kebangsaan ni kami menyumbang sebanyak 16 anugerah lah. 16 anugerah ya. Setiap satu tu tak silap saya dalam RM3,000. Dan di peringkat negeri, daerah, sekolah, jumlahnya adalah RM300,000 yang disumbangkan untuk anugerah-anugerah di peringkat lain. Kami rasa anugerah ni amat penting. Amat penting memandangkan kami terlibat secara langsung dalam program-program apabila terjadinya prolong MCO. MCO, jadi PDPR semua di rumah, sekolah dan kementerian juga ada meminta program-program yang boleh kita jalankan. Antaranya program-program yang kami jalankan adalah program-program spiritual dengan iaitu bacaan Yasin setiap hari Jumaat, setiap minggu. Setiap minggu, dan program tinta ilmu, mana di situlah kami bagi klinik-klinik keuangan bila nak beli rumah, kalau terperangkap dalam hutang yang banyak, macam mana kita nak keluar daripada situasi tersebut. Semua ni kami buat dan dia amat lama, dah lama. Jadi memandangkan para guru bertungkus lumus dalam membuat program-program tersebut, kami merasakan amat perlu untuk memberi anugerah-anugerah dan pengiktirafan kepada mereka. Sangat menarik juga, maksudnya ada program yang dijalankan dan juga ada pengiktirafan yang juga turut diberikan dalam usaha sama bersama dengan pihak Kementerian Pendidikan. Okey, menarik juga, dan kita nak dengarkan dari Dr. Sumitra. Doktor, mungkin di sebalik anugerah-anugerah ini, Doktor, ada program-program yang dilaksanakan bagi membantu golongan guru terutamanya untuk meningkatkan keupayaan mereka, khususnya dalam bidang teknologi. Sekarang kan zaman mencabar dengan PDPR semua ni. Saya percaya ada juga program yang dijalankan oleh MDEC, Doktor. Ya, memang kami menjalankan pelbagai program ya.
Untuk guru-guru khususnya ada 3 program utama. Ya, program yang pertama sekali adalah program persijilan dalam pemikiran computational dan juga dalam pengajaran sains komputer. Dan ini telah pun ditawarkan yang telah pun melibatkan lebih dari 4,000 guru dan juga jurulatih utama, di mana guru-guru dan pensyarah-pensyarah di Institut Pengajian Institut Perguruan telah pun diberikan latihan dan persijilan supaya mereka boleh terus memberi bimbingan kepada guru-guru sebelum mula mengajar. So pre-service, pra perkhidmatan. Yang itu pertama sekali. Yang kedua adalah dari segi pembangunan modul yang saya sebutkan tadi. Dan setakat ini MDEC telah pun melalui kerjasama dengan KPM telah pun membangunkan 109 modul pengajaran yang membentuk PDF dan juga video tutorial untuk mata pelajaran teknologi maklumat dan komunikasi, reka bentuk dan teknologi dan juga sains komputer. Ya, dan modul-modul ini diberi sebagai percuma kepada semua guru-guru, ya, dan dia juga telah pun dipaparkan di laman web KPM, ya. Dan juga dalam Delima, ya, platform Delima. Yang ketiganya adalah melalui kerjasama dengan 12 institusi pengajian tinggi awam IPTA dan 27 institut perguruan Malaysia. MDEC bersama-sama dengan institusi-institusi tersebut telah menubuhkan, ya, pusat latihan berterusan profesional ataupun Continuous Professional Development Center, di mana guru-guru yang memerlukan latihan, ya, dalam sebarang kemahiran digital seperti coding, 3D printing, robotik dan sebagainya, mereka boleh pergi ke institusi yang terdekat. So tak perlu datang ke Putrajaya ataupun ke Kuala Lumpur, boleh duduk di mana-mana sahaja, di Sarawak, di Sabah dan sebagainya, dan pergi ke IPTA yang terdekat dan mendapatkan latihan-latihan tersebut. So ini telah pun dijalankan. Dan yang terbaru adalah inisiatif Cikgu Juara Digital, di mana inisiatif terbaru ini adalah untuk mengenal pasti, ya, pakar-pakar guru yang memang pakar dalam teknologi digital, supaya dan membimbing guru-guru ini ke tahap yang lebih tinggi sehingga menjadi inspirasi kepada guru-guru di komuniti setempat. Ya, maksudnya guru juga terlibat dalam usaha-usaha untuk meningkatkan golongan pendidik yang lain. Sangat menarik. Cik Zainal, kabarnya ada ingin sesuatu dikongsikan? Ya, saya cuma ingin berkongsi satu penghargaan kepada Didik TV juga. Okey. Kerana menyediakan satu platform untuk guru-guru kita menyampaikan pembelajaran yang terbaik kepada murid-murid. Kalau kita lihat dalam tempoh pandemik ini, murid tidak dapat ke sekolah, kita bawa guru ke rumah murid melalui saluran-saluran Didik TV. Kita salurkan, kita ketengahkan guru-guru cemerlang untuk mengajar setiap mata pelajaran daripada sekolah rendah sehinggalah ke sekolah menengah. Di samping itu aktiviti-aktiviti co-curriculum sukan juga dilaksanakan melalui Didik TV. So saya rasa itu satu penghargaan yang juga dimainkan oleh guru-guru kita yang berkorban dalam tempoh pandemik itu, dalam tempoh PKP, datang ke Media Prima untuk menyediakan pembelajaran bagi murid. Jadi satu inisiatif yang baik untuk kita suntik semula TV pendidikan ini melalui Didik TV KPM lah. Ya, sangat menarik juga. Itu cabaran juga sebenarnya kepada golongan pendidik kita, dan nampak tadi semua tetamu pun bersetuju juga. Terima kasih, ya, bersama kami di Didik TV. Okey, kita nak berhenti seketika buat kali terakhir, kerana selepas ini kami akan terus rangkumkan berkenaan dengan penglibatan semua rakan strategik dalam Majlis Penyampaian Anugerah Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2021 bersama dengan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Berhenti seketika, terus kekal dengan kami hanya di Sembang Didik di Didik TV KPM. Baik, terima kasih terus bersama dengan saya Remy Suan di Didik TV KPM, dan ini adalah Sembang Didik. Saya percaya ramai yang nanti-nantikan. Dah lama kita tak bersiaran secara langsung. Ini malamnya sangat istimewa kerana kami ingin memberitahu kepada anda berkenaan dengan Majlis Penyampaian Anugerah Hari Guru Peringkat Kebangsaan
tahun 2021 yang akan berlangsung pada 16 Disember ini. Tidak lama, 2 hari saja lagi. Dan untuk itu saya nak perkenalkan sekali lagi lah bersama dengan barisan tetamu saya pada malam ini, Cik Zainal Abbas. Siapa tak kenal di sebelah saya adalah pengarah bahagian pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia, Datuk Wan Munadi Wan Mamat, di sebelah tu Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Guru Malaysia Berhad, Puan Zarida Jin Nordin, Naib Presiden Ketua Deposit dan Pembayaran Bank Simpanan Nasional, dan juga Encik Muhammad Yassin Osman, Penolong Pengurus Besar Bank Islam Malaysia Berhad. Meriah di set saya. Tapi kita juga ada seorang di dalam talian, iaitu Dr. Sumitra Nair, Ketua Pegawai Kemahiran Digital dan Kerjaya Malaysia Digital Economy Corporation ataupun MDEC bersama kita di dalam talian. Okey, kita dah berada di penghujung ni. Ini ingin kita kongsikan dan rangkumkan juga berkenaan dengan pelibatan masing-masing. Saya simpan Cik Zainal dulu. Kita bersama dengan tetamu-tetamu kita. Datuk Wan, mungkin boleh kongsikan berkaitan dengan, kalau tadi ramai dah bercerita mengenai kegiatan mereka bersama dengan guru-guru program. Mungkin pihak yayasan juga ada, dan apa perancangannya untuk 2022 ini? Sebenarnya Yayasan Guru Malaysia Berhad, kita adalah rakan strategik yang sangat aktif melaksanakan program-program peningkatan profesionalisme guru. Dengan kerjasama semua peringkat di Kementerian Pendidikan, bersama dengan jabatan-jabatan pendidikan negeri, pejabat-pejabat pendidikan daerah, termasuk sekolah-sekolah di seluruh negara. Kami banyak melaksanakan program-program peningkatan profesionalisme guru dalam usaha untuk membantu meningkatkan pengetahuan profesionalisme guru kita di seluruh negara. Saya kira dalam tempoh 5 tahun ini ataupun setiap tahun, tidak kurang sekurang-kurangnya 20,000 guru mengikuti pelbagai program tajaan Yayasan Guru Malaysia Berhad di bawah program tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR. Malah program-program ini kita akan teruskan dari masa ke semasa mengikut keperluan profesionalisme guru di seluruh negara. Berbalik kepada perancangan 2022, pihak kami sedang merancang untuk meneruskan semula apa yang telah kami jenamakan sebelum ini, apa yang telah kita anjurkan pada kira-kira 2 tahun lepas ketika sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2019, iaitu Festival Guru Malaysia, FGM. Festival ini kita laksanakan bagi memeriahkan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan. Kita adakan dalam bentuk karnival selama beberapa hari. Kita rasa tak memadai satu hari kita meraihkan guru-guru, jasa dan pengorbanan guru kita. Kita buat dalam bentuk karnival dengan pengisian dan juga aktiviti-aktiviti yang benar-benar berkesan untuk kita melahirkan apresiasi dan penghargaan kepada guru kita. Kalau di Pulau Pinang, dalam penganjuran yang pertama kita menerima 50,000 pengunjung daripada seluruh negara. Kita merancang untuk tahun depan untuk mengadakan dalam skala yang lebih besarlah. Untuk kita terus mengangkat martabat profesion keguruan. Itulah antara perancangan pada tahun hadapan. Dan pada tahun ini pun antara yang saya ingat gerakan masa kan. Terima kasih cikgu. Di Kelantan yang di kita Kelantan, bersama. Di mana kita terlibat secara keseluruhan lah dalam penganjuran debat. Buat pertama kalinya kita kembalikan semula. Debat ni dah lama kita laksanakan, tetapi kita wujudkan balik untuk memberi semangat pada guru, memberi peluang kepada guru dalam pertandingan debat ataupun bahas. Platform yang baik buat guru-guru juga untuk terus memperkembangkan bakat mereka. Puan, mungkin kalau nak dikongsikan juga, tadi kita dah cerita tentang kepentingan Hari Guru ni daripada pihak BSN, kemudian anugerah-anugerah yang ditaja, yang disumbangkan. Mungkin ada lagi sumbangan lain yang diberikan oleh pihak BSN dalam bidang pendidikan pada tahun 2021 ini, Puan? Sebenarnya BSN telah menjalankan pelbagai inisiatif dalam bidang pendidikan. Salah satu yang saya ingin kongsikan mungkin pada hari ini adalah program Celik Kewangan BSN 2021 yang telah berlangsung pada bulan lepas. Jadi program ini bertujuan untuk menyampaikan pendidikan pengurusan kewangan kepada para pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Dia diadakan secara talian dan merupakan kerjasama di antara BSN, Bank Negara Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi video pembelajaran yang telah kami sediakan boleh ditonton melalui laman rasmi BSN
dan video pembelajaran yang kami sediakan ini dan program ini merangkumi elemen-elemen pengurusan kewangan seperti simpanan, pelaburan, menguruskan kredit dan juga cara untuk melindungi diri daripada pencurian identiti dan sebagainya. Wow. Jadi pada masa ini kami mengadakan pertandingan video dan juga kuis celik kewangan yang menawarkan hadiah sebanyak RM31,000. Alhamdulillah kami menerima penyertaan dari para pelajar, lebih 100,000 pelajar telah menyertai program ini. Jadi ya dengan ini kami mengharap dapat menolong memupuk lebih pengetahuan bagai pengurusan kewangan pada para pelajar. Sambutannya pun sangat menggalakkan ya. Okay, sangat menarik. Tuan Muhammad Yassin mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan produk dan perkhidmatan Bank Islam yang bersesuaian dengan sektor pendidikan pada kali ini? Di Bank Islam kami mempunyai solution ya, financial solution daripada seorang tenaga pengajar tu lulusan daripada maktab perguruan atau universiti, mereka nak posting, kami ada produk yang sesuai. Bila mereka telah menjadi guru, nak beli rumah, kami ada solution yang sesuai. Dan apabila mereka bila posting nak beli kereta, kami ada. Dan apabila telah berkahwin dan ada keluarga telah berkembang, kan, nak buat renovation, yes, kami ada. Semua tu ada, kita punya solution keuangan dia dan boleh dapat. Dan untuk para guru dan para pendidik, dia punya kadar dia amat berpatutan lah. Amat baiklah kami bagi ya. Okay. Sangat menarik juga, maksudnya memang istimewa lah golongan pendidik ni di mata semua pihak-pihak swasta dan juga institusi perbankan kita ini. Okey, doktor, kalau boleh dikongsikan juga doktor, kita ingin kembali kepada anugerah yang ingin disampaikan pada hari Khamis ini 16 Disember. Mungkin daripada pihak MDEC ada anugerah yang akan disumbangkan dan apakah kriteria sebenarnya dilihat oleh pihak MDEC ni? Sebab berbeza ni, kita ada pihak yayasan, ada pihak institusi perbankan, MDEC juga agensi kerajaan ni, apa yang akan dinilai ni doktor? Okey, so anugerah kali ini dari MDEC dikenali sebagai anugerah juara cikgu juara digital. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah actually bersambungan dari inisiatif kami. Sebab inisiatif kami adalah untuk mewujudkan satu kumpulan pendidik yang memang pakar dalam pendidikan digital ni. Dan dalam anugerah pada tahun ini, Cikgu El Camilo bin Habib Buntan dari SK Bukit Gasing Marang Terengganu akan dinobatkan sebagai juara ya. Di antara cikgu-cikgu juara ni, dialah yang paling juara lah. Juara Cikgu Digital 2021 dan beliau memenangi hadiah bernilai 15 merupakan kelengkapan dan peralatan untuk merupakan satu hub pembuatan digital di sekolah beliau, di mana peralatan seperti 3D printer, ya, robotik dan sebagainya akan dimasukkan ke dalam hub ini supaya murid-murid beliau boleh belajar dan juga guru-guru yang lain ya di persekitaran boleh pergi ke hub di sekolah beliau untuk mempelajari bagaimana hendak menyampaikan pembelajaran dan pengajaran melalui teknologi digital ini. Ya. Dan kriteria pemilihan untuk anugerah ini adalah ataupun untuk menjadi cikgu juara digital adalah guru-guru mesti minat ya dalam transformasi pendidikan digital yang pertama sekali. Yang kedua adalah sentiasa menggunakan teknologi digital dalam PDP dan juga PR. Mereka juga perlu aktif dalam program-program inovasi digital dan di samping itu sebab pihak kami berharap
guru-guru ini akan menjadi satu inspirasi kepada guru-guru yang di kalangan semua guru di Malaysia. Mereka perlu juga aktif dalam media sosial. So perlu ada ramai followers lah. Dan ramai guru-guru kita memang aktif lah. Ada beribu-ribu followers diorang ya, beratus ribu kadang-kadang followers ya. So memang cikgu juara digital ni perlu aktif dalam social media dan akhir sekali perlu ada pengalaman ataupun proven track record dia lah untuk menjalin kerjasama dengan pihak industri, NGO dan sebagainya. So itu adalah antara kriteria. So memang kali ini anugerah ini disampaikan kepada Cikgu Al-Kamilo, tetapi di samping Cikgu Al-Kamilo ada 56 cikgu juara digital yang telah pun dipilih di seluruh negara. Dan kami berhasrat untuk melantik 500 cikgu juara digital menjelang tahun 2025. Di mana hasrat kami adalah untuk supaya ada sekurang-kurangnya dua cikgu juara digital di setiap daerah pendidikan, supaya pengetahuan dan kemahiran bagaimana nak menyampaikan pendidikan digital ini, bagaimana nak memupuk kemahiran teknologi digital khususnya untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya boleh menyebar luas di seluruh negara. So ini adalah salah satu cara, dan memang anugerah ini adalah anugerah yang amat strategik untuk pihak MDEC. Ya, saya percaya menjelang 2025 nanti ada 500 lebih lah golongan guru yang followersnya lebih ramai daripada kita semua di sini. Itu antara kriteria juara digitalnya. Okey, Cik Zainal, mungkin sebagai penutupnya, harapan daripada pihak Kementerian Pendidikan berkenaan dengan majlis ini bersama dengan rakan-rakan strategik dan sikit penghargaan kepada guru-guru di Malaysia. Silakan. Ya, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan penaja kita bagi anugerah guru ini daripada Yayasan Guru Malaysia Berhad, daripada Bank Simpanan Nasional, daripada Bank Islam dan juga daripada MDEC yang turut menjayakan program anugerah guru ini. Dan semestinya sebagaimana yang kita ketahui, penglibatan kesemuanya bukan sahaja daripada pihak swasta tetapi juga ibu bapa, community, untuk bersama-sama Kementerian Pendidikan Malaysia menjayakan aspirasi pendidikan negara kita. Itu merupakan salah satu faktor yang mampu untuk menyuntik kejayaan murid-murid anak bangsa kita, modal insan itu dapat dijayakan melalui kerjasama antara pelbagai organisasi. Kementerian Pendidikan Malaysia sangat-sangat menghargai sumbangan dan juga yang diberikan oleh agensi-agensi, juga oleh ibu bapa. Kita ada pergerakan masa terima kasih cikgu misalnya, untuk sama-sama menghargai jasa guru sewaktu perayaan Hari Guru itu. Dan semestinya kita harapkan di masa akan datang ini, dengan keadaan negara mungkin pandemik itu semakin baik, kita dapat meraihkan mereka dengan lebih meriah lagi, dengan majlis anugerah yang kebiasaannya dihadiri oleh Perdana Menteri sendiri untuk bersama-sama guru. Kita tahu bahawa kekangan dalam tempoh pandemik ini banyak menjejaskan dari segi pembelajaran murid-murid, tetapi saya rasa guru-guru telah pun memberikan yang terbaik yang boleh diberikan. PDPR itu sama ada dalam talian, di luar talian, offsite, pergi ke kawasan pedalaman untuk menyerahkan modul-modul. Dan kerjasama semua ini akan mampu untuk memastikan bahawa kesinambungan pendidikan itu dapat diberikan kepada murid-murid kita, dan kita harapkan bagi tahun 2021 ini dan juga 2022 ini lebih banyak guru akan mampu untuk memberikan yang terbaik bagi murid-murid mereka, sama ada melalui PDP secara bersemuka ataupun melalui PDPR yang kita laksanakan. Dan pandemik ini sebenarnya membuka ruang untuk pembelajaran itu lebih luas yang boleh dilaksanakan secara hybrid. Dan kepada guru-guru di luar sana, terima kasih bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia atas segala jasa bakti yang telah cikgu-cikgu curahkan mendidik anak bangsa dan melakukan yang terbaik untuk memastikan generasi akan datang ini, generasi pewaris negara ini akan mampu untuk berdaya saing di peringkat antarabangsa. Sangat menarik. Okey, kita ada sedikit masa lagi sebenarnya, tapi saya nak beri ruang kepada tetamu kita yang lain juga untuk mungkin memberikan sedikit penghargaan kepada golongan guru kita, siapa yang paling kita ingatlah ketika belajar. Mungkin secara ringkasnya. Datuk, silakan Datuk. Saya mengambil kesempatan, mengambil peluang pada malam ini untuk melahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua cikgu lah, kalau nak disebutkan satu persatu. Betul. Yang pernah mendidik dan mengajar saya sendiri.
atas jasa dan pengorbanan mereka mendidik kita sehingga ke hari inilah. Sesungguhnya jasa dan pengorbanan mereka tidak akan kita lupalah sampai bila-bila. Puan, sikit Puan. Ya, jadi saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada semua guru-guru kerana jasa dan pengorbanan selama ini. Betul. Tuan? Alhamdulillah, terima kasih banyaklah kepada cikgu-cikgu saya, guru-guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang telah mendidik saya ke tahap inilah. Terima kasih banyak cikgu semua. Tanpa mereka siapa lagi kita kan. Doktor, sedikit doktor, ringkas sahaja. Ya, saya memang amat ingin menyampaikan penghargaan kepada semua guru-guru, khususnya guru-guru, bukan saja guru saya tetapi juga guru-guru yang mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti-aktiviti yang diajukan oleh MDEC ya. Sebab setakat ini sudah lebih dari 90,000 guru-guru yang terlibat dan mereka-mereka ini memang mempunyai growth mindset lah, kita boleh sebut ya, mindset untuk terus belajar dan itu adalah sesuatu yang perlu dikagumi dan perlu diraikan. Dan Hari Guru Kebangsaan ini memang sesuai untuk meraikan guru-guru seumpama ini dan I think apa-apa yang kita buat pun tak cukup lah ya untuk membalas jasa, tetapi sedikit sebanyak apa yang kita boleh curahkan, kita akan curahkan dan terus memberi sokongan kepada para guru yang di luar situ. Okey. Doktor, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada semua barisan tetamu saya pada malam ini. Meriah set kita pada malam ini. Terima kasih. Tapi Hanif belum cakap siapa cikgu kegemaran Hanif? Saya semua yang pernah mengajar semua saya menggemari mereka. Okey, terima kasih banyak semua. Terima kasih. Dan sebagai wakil kami di Didik TV, terima kasih juga kepada semua cikgu-cikgu. Selamat meraihkan pada hari Khamis nanti bersama dengan pihak KPM. Dan itu saja untuk malam ini. Kita jumpa lagi, terus tonton kami di Didik TV. Assalamualaikum, selamat malam.